Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, keizinan Allah kita dapat bertemu pada malam ni. Kuliah bulanan kita berpandukan kitab Fatih Fariyatul Faraid. Sambungannya muka berapa? 16 atas sekali. Tunggal pada zat. Muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Tuan Pengarang, tunggal pada zatnya Allah dua bahagi pula. Kita dalam perbahasan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, sifat penghujung sekali lah. Di dalam perbahasan lah sifat yang penghujung, sifat salbiah. Di dalam perbincangan ni lah, sifat salbiah Tuhan ni banyak, tapi ni hak wajib kita kena tahu. Apa maksud Esa Allah? Esa kan asalnya satu kan, kemudian kita sebut Esa dan tunggal supaya tak jadi bercampur. Sebab dia sebut satu, dia tak syok mana boleh. Tapi satu ni dia ada 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, Safar wahid isnen, tu Arab. Tapi kalau asal tunggal tak, orang tak bilang tunggal 1, 2, 3. Esa 1, 2, 3 tak ada. Cuma di kampung-kampung di belah Kelantan, Puatani, dia panggil Sa 2, 3. Tu pun Sa. Tu Esa tak boleh. Jadi semua tu memang memaham pada kita bahawa Esa Allah tunggal. Satu boleh. Cuma kata kita pilih kalimat yang lain lebih baik. Sebab satu ni dia tergolong juga dalam jumlah bilangan. Walaupun dia tu bukan bilangan, dia termasuk dalam adat dia panggil. Tapi sebenarnya asal pun saya dah sebut tak tahu lagi. Adat ni, bilangan ni, dia panggil bilangan ni, dia separuh daripada tepi dia. Arab kata apa? Al-adat nisbu majmu'i hasyatihi. Dia separuh daripada perhimpunan sebelah kanan kiri dia. Contoh kita tengok 3, yang kita tengok 2. 2 ni dia panggil bilangan. Sebab apa? Dia ni dipanggil 2 hasil gabungan daripada 1 dengan 3. 1, 2, 3. 1 dengan 3 campur jadi 4. Jadi 2 ni dia separuh daripada gabungan daripada kiri kanan dia. Cuba tengok 4. Depan 4, 5. Sebelum 4, 3. 5, 6, 7, 8. Jadi 4 tu separuh daripada 8. Cuba tengok 6. Okey 6. Okey 6. Lepas 6, 7. 6, 5. Tu 12. Separuhnya 6. Cuma 1 tak boleh. Dia lagu mana pun 1 dia tetap bukanlah, cumanya dia dimasuk dalam orang kira 1, 2, 3. Tapi dia bukan bilangan ni. Dia bukan bilangan lagi. Sebab tu boleh kita nak kata Tuhan satu, boleh. Tak ada masalah.
Tapi kita pilih Esa, senang. Tapi satu pun bukan bilangan lagi. Satu, kita nak campur ni apa? Tu. Kalau 2 campur 3 dengan 1, 4. Jadi 2 tu separuh daripada 3 dengan 1. Tu. 1 separuh daripada apa? Sebelum dia kosong. Bahkan tak dibilang, kita sebut saja kan. 2 saja, tak ada duk kapit dengan apa yang lain sebelumnya. Itu. Sebab tu Allah Esa ataupun satu ataupun tunggal. Itu. Dan Esa ni dia ada 3. Kita ni zahir kita nampak je kita ni macam saya ni bukan banyak pun seorang ya. Kalau tak mengaji orang tanya apa beza satu Allah dengan satu saya? Apa beza satu Allah dengan satu Firaun, satu Namrud? Satu Ayah Pin. Ayah Pin seorang ke? Ada kalau kita mengaji tauhid ni faham elok. Kemah. Satu Tuhan ni dia ada 3. Dia ternapi kam dia panggil. Tunggal Esa Allah, satu Tuhan pada zat. Esa ataupun tunggal ataupun satu Tuhan pada sifat dan satu Tuhan pada perbuatan dia. Baik kita tengok sini. Tunggal pada zat ada 2 bahagi pula. Satu, zatnya tidak bersusun, tidak berkapuh, tidak bergabung, tidak bercampur, hingga boleh berbelah bagi, sampai boleh dibelah bagi, sampai boleh menima bahagian. Tu. Bersalahan zat makhluk. Zat makhluk ni apa bersalahan? Zat Tuhan tak sama dengan zat makhluk. Zat makhluk bersusun, berkapuh, boleh berbelah bagi. Dan bersusun, berkapuh inilah dinamakan kam muttasil pada zat. Saya baca dulu, tak nak cerita. Kedua, zat yang tidak berbilang 2, 3 dan berbilang zatnya inilah dinamakan kam, bukan zatnya. Tapi tak apalah kita baca kitab dah. Kalau ikut, tidak ada suatu zat yang zat dia macam zat Tuhan. Tapi dia kata sini, zatnya tidak berbilang 2, 3 dan berbilang zatnya inilah dinamakan kam mumpasi pada zat. Atau dipanggil apa dia? Berbilang ni banyak Tuhan. Berbilang Tuhan. Okay, dengar dulu nak sebut. Esa Allah. Pasal ni orang tanya, apa? Ayah Pin pun seorang, Ayah Pin pun Esa. Allah pun Esa juga. Sudah. Ataupun saya senang. Buat misal Ayah Pin arwah lah. Ingat ke Tuhan tak mati, mati. Buat misal kat saya, ustaz seorang, Tuhan satu. Ustaz pun satu ke? Tapi satu saya ni nampaknya ni, tapi satu saya ni nampak je satu, tapi boleh belah tak? Boleh belah, boleh kerat, boleh cincang, boleh apa, boleh takir semua. Oh, kalau begitu tak tunggal betul Boleh buat macam-macam. Kan arwah Datuk Mazlan kan? Tapi muda tak tahu. Tu. Tapi 40 hantar lah. Nak lapis belah tak beranak masa tu. Datuk Mazlan. Berapa? 27 lah? Ingat tak? Kau muda lagi? Yalah. Dia belah Datuk Mazlan. Muna Fendi kan? Muna Fendi cincang Datuk Mazlan. Tapi tu pun sikit tu. Kalau cincang 27, 40 sikit lah. Boleh cincang berjuta ni. Ni tambah pula kalau dikeringkan saya. Kering. Bagi kering tu, jemuk bagi kering. Lepas tu mesin. Mesin. Lepas tu cuba tabak. Boleh kira tak? Sampai kemat tak habis. Lepas tu tabak. Buh dalam pinggan tu. Tu dah seketui macam tu. Cuba kira. Million, trillion. Tapi nak kira tak boleh. Nak kira macam mana banyak macam tepung. Tepung segenggam nak kira tak boleh. Tu.
Walaupun dia bukan sebanyak tepung segundi, segenggam nak kira tak boleh. Nak kira macam mana halus macam tu. Inilah kita. Kita ni hasil daripada gabungan juzuk daging dan tulang dan darah. Tu. Allah dia dah. Sampai macam tu. Sebab tu Allah dia tak mati. Sebab apa? Dia bukan jenis ada darah, ada tulang, ada daging. Kita ni waktu kita duk mati, bila ada darah, ada daging, ada keciman ada darah tinggi. Dalam tu ada macam-macam. Magnesium, aluminium, apa segala benda-benda. Sulfat, apa segala macam-macam lah. Saya pun tak mati. Tu yang kita duk tua, duk mati tu. Sebab badan kita ni ada daging, ada darah, ada tulang. Dia bukan boleh duduk lama. Jenis ada tulang, ada daging ni tak duduk lama. Dia kotor. Dia semakin tak larat. Darah pun dia duduk berubah tu. Darah pun duduk berubah. Dia bukan duduk sama macam tu. Jadi kecil manis, darah tinggi, darah rendah semua tu. Sebab apa? Darah kita tak macam dulu dah. Campur pula dengan makanan macam-macam. Allah waktu dia tak mati. Dia bukan jenis badan macam kita ni. Kalau dia badan macam kita ni, dia pun kena darah tinggi. Dia pun kena kecil manis. Lepas tu manusia je duk mengaku Tuhan lah. Dan binatang pun tak boleh jadi Tuhan. Binatang pun kotor, aku mati, binatang mati. Tuhan ni dia bukan jenis tulang, dia bukan jenis daging. Dia terjadi bukan gabungan daging dan tulang dan darah dan sebagainya. Dia bukan terjadi daripada gabungan molekul-molekul. Tak ada apa juzuk yang menggabungkan dia. Lepas tu dia ni maha esa sungguh. Habis macam mana? Jangan tanya macam lah. Fikir kita dulu. Dia tanya macam mana? Ni ayat menira pun macam-macam ada ni. Ni ayat menira ni. Kosong macam ni. Kalium, kalsium, natrium, magnesium, klorida. Kat mana tak tahu. Nampak macam ni? Ni ayat menira kosong. Dalam badan kita ni macam-macam ada. Sebab tu Allah tak cipta kita dengan dia susun. Dia cipta kita dengan susun. Warakkabak, kan? Dia kata apa? Rakkabaka. Aku tarkibkan kau. Bi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Apa rakkabak? Allah, aku tarkibkan, aku susunkan ciptaanmu. Ada badan, ada tangan, ada kaki, ada darah, ada tulang. Susunan-susunan ni yang menyebabkan kita ni berumur. Dan kita ni muda, ketua dan mati. Bila Allah cipta kita dengan susunan, jadi yang mencipta misi sudah pasti bukan jenis dia ni, bukan jenis disusun. Dia pencipta, dia tak boleh sama dengan yang mencipta. Lepas tu Allah tanya, apa man yakhluqu kaman la yakhluqu? Adakah apa man yakhluqu, adakah mereka yang mencipta itu seperti mereka yang tidak boleh mencipta? Dia panggil istifham ingkari bi makna nafi. Tak sama. Tuhan tanya tu, dia suruh jawab begini, samakah si pencipta dengan yang dicipta? Tak sama. Jangan kata Allah, kita sendiri hak dunia, hak kita, hak usaha ni pun nak buat kereta mana boleh kereta, dia kena orang. Ada kereta mencipta kereta. Kita sendiri pun Tuhan yang buat belakang, tapi orang panggil kita ni buat, Allah menjadi. Kita buat ni usaha. Hak kita buat ni usaha pun, apa benda kita nak buat, dia mesti yang nak buat tu dia mesti tak ada sama. Tak ada sama dengan yang dibuat. Yang buat kereta, bolehkah Mercedes buat Toyota? Bolehkah Toyota buat ni Proton? Tak boleh. Kereta tak boleh buat kereta. Yang buat kereta mesti orang. Rumah tak boleh buat rumah. Yang buat rumah mesti orang. Jadi orang ni, yang mencipta orang mesti bukan orang. Itu kaedah dia. Yang mencipta orang mesti bukan orang. Siapa dia? Allah.
Tu nak bagi fahamnya, contoh tu nak bagi fahamnya. Nampak kata apa? Pencipta tak sama. Bila Allah cipta kita bertulang, berdaging, berdarah, ada darah, ada daging, ada apa, macam-macam ada dalam badan kita ni, sudah pasti Allah dia bukan macam tu. Senang je nak bincang. Allah dia bukan macam tu. Dia tu hanya nak tanya, habis tu macam mana? Tak ada macam. Tu. Allah yang mencipta macam. Habis lagu mana? Tak ada lagu. Allah yang melagukan lagu. Bukan lagu duk menyanyi tu. Habis? Tak habis. Nak tanya apa lagi? Imam Ghazali kata, diri hang nak fikir pun tak habis. Duk tanya Tuhan macam mana? Fikir hang dulu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Imam Ghazali kata apa? Bukan perkataan dia, itu perkataan orang ni, tapi dia syarah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa-siapa kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Ulama-ulama tasawuf, ulama tauhid dia tafsir macam lain. Siapa kenal diri dia lemah maka kenailah Tuhan kuat. Siapa tahu dia baru tahulah Tuhan qadim. Imam Ghazali dia kata apa? Siapa-siapa kenal dirinya maka kenailah Tuhannya. Hang bukan boleh kenal diri hang. Bila hang tak boleh kenal diri hang, maka hang tak boleh kenal Allah. Tu maksud dia. Imam Ghazali kata begitu. Hang tak boleh kenal Allah. Berapa? Boleh kenal diri hang. Imam Ghazali tanya, hang menapah berapa kali sehari? Sehari jangan tanya kemarin, yang tanya daripada lahir. Sehari sudah. Mana nak dah kira? Okey, tak apa, esok. Esok hang tolong kira. Mampu nak kira, tak pasal nak kira. Nak kira napah kita. Duk kira-kira tidak. Tidak tu napah banyak kali lah. Tak tahu banyak mana kena kira lain pula esok. Entah sampai tak habis macam tu. Dan hang nak mati bila? Hang tak tahu. Kita kejip mata berapa kali sehari? Tak tahu. 2 tahun lepas pada 23 hari bulan 3 pukul 3.30 hang buat apa? Tu dia mampu tanya macam tu. Hang tak tahu apa, hak kita dah buat dah. Jangan tanya tahun depan 23 bulan 3 3.30 hang nak buat tu confirm tak tahu. Barangkali mati. Tak, hak tahun lepas. Lemah kita ni. Tu Imam Ghazali kata, hang tak boleh kenal Tuhan. Habis tu duk mengaji apa? Duk mengaji apa sifat dia pun tak boleh kenal Tuhan. Bukan duk mengaji tentang Tuhan, duk mengaji sifat. Amboi, kami tak kerti memang begitu. Bukan duk mahu kat tuan-tuan, mahu kat orang lain lah ni. Kadang-kadang mereka perkenal kita kan. Dah habis tu tak boleh kenal Tuhan. Duk mengaji apa? Dah, siapa kata duk mengaji bab Tuhan? Duk mengaji sifat dia. Duk mengaji sifat dia. Bila mengaji sifat dia, kadang-kadang terkait dengan dia sebab tu sifat dia. Tu. Ni nak mengaji Esa. Kita ambil faham lah Esa ni. Jadi saya ni, okey, ni panggil zat. Zat dia panggil zat, dia tak panggil boleh jasad. Tuhan dia tidak ada jasad. Dia tidak berjisim, dia tidak berjasad, dia panggil dia tu zat. Bila sebut zat ni, kita tak faham ada anggota. Macam apa? Zat besi, zat beg, zat kayu. Bukan zat, bukan makanan berzat dah. Jadi saya ni, zat saya jisim dan jirim. Zat Allah, zat. Kita kata zat Allah. Itu faham zat no? Zat ni maqama binafsi. Dia berdiri dengan sendiri. Apa maksud? Nak ada dia tak perlu tumpang yang lain. Nak ada dia tak kena tumpang yang lain. Yang lain main yang duk main tumpang dia. Macam beg ni zat. Yang tumpang dia apa dia? Hitam, kerah, petak, bulat, tak putih. Tu ada tumpang kat dia. Jadi Allah ni zat. Tapi dia bukan jasad dan dia bukan jisim dan dia bukan jirim. Kita sebut zat saja. Nak kata jasad tak boleh, kata jisim tak boleh. Haram kita kata Tuhan jisim. Bid'ah. Tu. Okey. Zat Allah ni tak berkapuh dengan mana-mana. Okey. Esa pada zat dengan elok-elok. Esa pada zat. Zat Allah satu. Tak boleh kerak, tak boleh belah, tak boleh apa. Saya satu tak satu. Boleh belah tak? Boleh belah. Boleh takir tak? Boleh takir. Boleh tarah tak? Boleh tarah. Boleh raut tak? Boleh raut. Raut boleh, semua boleh. Allah tak boleh. Sebab apa? Dia bukan satu macam, dia bukan macam kita. Tak tahu macam mana dia. Dia sebut berbelah ni, maknanya cakap mudah sebenarnya. Belah ni lain. Patutnya hingga boleh menima bahagi. Patutnya menima bahagi.
Ini dia panggil ilmu makulat asyarah. Ilmu makulat. Ilmu makulat ni satu ilmu yang asing pula. Kalau kita nak mantap tauhid, dia kena mengaji ilmu makulatul asyarah. Apa benda ustaz tu? Dengar pun pelik dah. Ilmu makulat. Dia panggil ilmu makulat. Makulat asyarah. Ilmu makulat asyarah ni dia duk bincang tentang kita. Kan? Bila kita kenal hakikat kita, kita kenal diri kita, kita kenal lah Allah. Kenal Allah walaupun tak kenal satu patih, kita boleh kenal. Bila kita kaji diri kita ni jisim, Allah tak jisim. Kita ni jirim, Allah tak jirim. Sifat kita arat, Allah tak arat sifat dia. Nampak macam mana mengaji tauhid dia macam tu lah. Dia tak bergabung. Zat Allah bukan gabung. Okey, dalam perbahasan makulat, dia ada ada benda yang benda tu dia hanya boleh terima kerat. Kerat. Belah benda. Apa dia? Jarum. Jarum tu nak belah ke nak orang panggil kerat? Benang tu orang panggil belah ke? Orang panggil kerat. Kerat dan potong. Orang tak panggil belah. Sebab benda panjang, dia macam benda panjang dia panggil potong dan kerat. Ni, papan sekeping, dia panggil potong ke dia panggil kerat, dia panggil apa? Dia panggil belah, tam. Kalau kok ni, bila ada panjang, okey, dia panggil potong. Tapi sebenarnya kalau papan sekeping ni, dia panggil macam mana? Belah. Macam ni belah. Dia tak? Dia ada satu lagi. Dia ada panjang dan dia ada lebar. Dia ada lebar dan dia ada panjang. Panjang ni kok ni, lebar kok ni, dan dia ada dalam, turun ke bawah. Ini dia panggil apa? Belah boleh dan dipanggil takir. Takir. Orang Kelantan panggil kisik. Kisik ni, kita panggil tebang. Dan kayu nak belah pun tak apa, sebab dia ada semua. Benda ni semua dia ada semua dekat dia. Kalau pokok tu kita tapi kalau pokok dia panjang, dia tak panggil belah lah. Tapi kalau sebatang-sebatang macam tu, kita nak kat atas, bila dia ada panjang dan dia ada lebar, dan dia ada tebal, macam ni dia panggil belah. Kok ni dia panggil tebang dan takir. Kalau kok ni dia panggil potong. Itu makulat dia mengaji. Dia adalah ulama mutakalimin. Nak nama jisim ni dia mesti ada 3 dimensi. Dia mesti ada 3 dimensi. Okey, 3 dimensi macam mana? Pertama dia mesti khot. Khot ni mesti ada macam, dia mesti ada panjang begini. Okey, panjang. Papa mesti tak ada macam mana? Panjang tu. Kemudian dia mesti ada ini di sisi pala sipah, pok pala sapah dia tu. Nak nama jisim, dia mesti ada panjang, dimensi panjang dan dimensi lebar. Dia pikir tu. Macam ni lah. Okey. Kemudian dia mesti tebal. Kita tarik bawah, turun bawah. Itu tebal. Tapi di sisi mutakalimin ahli sunnah wal jamaah, nak nama jisim ni tak nanti ada 3 dimensi. Salah satu dimensi tak apa dah. Macam benang. Benang satu orat tu, dia bukan ada lebar dan dia bukan ada tebal. Dia hanya ada panjang saja. Kertas keping, dia lebar saja. Dia panggil lebar saja. Tu. Macam ni, ni baru ada 3 dimensi. Jadi Allah ni panjang pun tak ada dekat dia, lebar pun tak ada dekat dia, dan tebal pun tak ada dekat dia. Ni dia memang kulat payah ni. Dia bila Tuhan yang dia panjang pun tak. Kalau dia panjang, kalau dia macam menang, dia panggil dia ada had mustarak. Dia ada macam mana nak cerita? Macam kita kata, kalau benda yang panjang, dia mesti ada yang menggabung. Mana? Titik titik tu. Titik-titik itulah yang menggabung sehingga jadi sebenang. Satu benang. Kemudian, kalau jenis lebar, kita anggap ni lebar kan? Dia boleh jadi lebar ni kerana ada khot. Ini ilmu makulat. Apa khot? Garisan-garisan panjang-panjang yang menggabung sehingga jadi sekeping. Tu kalau tulis, kalau kita tulis dengan komputer, kita nampak benang satu, dia boleh jadi benang ni hasil apa dah? Hasil jadi pada titik digabung, pak, jadi satu benang. Faham ni? Kalau hak benda lebar ni, dia ada garisan
yang menggabung, pom, jadi sekeping. Kalau jenis tebal ni pula, dia panggil dia ada gabungan daripada sutuh, dia panggil. Ni macam ni. Dia macam bunyi lah. Kita tengok apa dia? Ubi kentang. Kita beli ubi kentang, budak-budak duk makan tu kan. Ubi kentang tu asalnya kalau kita perakut tu jadi satu. Tapi bila tarik perang begitu. Nampak tak? Dia akan jadi begitu. Itu macam kita duk main zak. Bila kita gabung, pak, rapat. Bila kita tarik, bang. Dia kalau jadi benda bulat, gabungan daripada tu ialah bulat tu sini. Bulat. Payah nak cerita ni, dia payah nak ni. Bulat tu. Kalau dia petok tu yang menggabung. Dia akan jadi macam tu kan. Petok kan. Sak. Macam tu. Pruk. Jadi seketui macam ni. Kalau dia panjang, titik. Tak. Itu yang menggabung menjadi panjang. Kalau lebar, garisan. Kalau lebar saja macam ni, garisan tu yang menggabungkan sehingga jadi sekeping macam ni. Garisan ni garisan. Halus sungguh garisan ni. Garisan ni bila gabung tam, jadi sekeping macam ni. Kalau hak ni pula, okey ni petok. Petok ni. Kita perapat, pom, jadi macam ni. Lepas tu Allah dia tak boleh panjang. Kalau dia panjang, dia mesti ada nuktah yang menggabungkan dia, yang menyatukan dia. Dan dia tak boleh lebar. Kalau dia lebar, mesti dia ada garis. Garis ni dia panggil kam muttasil. Payah sikit nak buat macam mana malam ni. Buat malam ni lah. Tu nanti payah pula jumpa. Biar dia teruk sikit ya. Kemudian kalau lebar macam tu juga. Lepas tu Allah dia tak boleh dipotong sebab dia bukan panjang, dan dia tak boleh dibelah sebab dia bukan lebar, dan dia tak boleh ditakir dan ditebang dan dikerat sebab dia bukan tebal. Faham tu? Ni makulat. Senyap-senyap ke ujung senyap. Faham tak tahu? Nak tanya-tanya. Tapi kalau betul-betul kalau ada skrin apa semua, seronok tengok. Tebak dia orang di Perak. Ada budak universiti 2 orang tolong jaga. Dia petunjuk jap. Oh, faham. Seronok elok. Tengok elok. Saya tak erti juga nak pasang skrin nak tunjuk ni, tak erti. Pakai budak universiti main duk tunjuk. Macam mana kalau Tuhan dia panjang? Sebab tu Allah dia tak boleh Allah tak boleh dipotong sebab dia bukan panjang, dan dia tak boleh dibelah sebab dia bukan lebar, dan dia tak boleh dikerat, ditakir, ditarah, diraut sebab dia bukan tebal. Dia tebal pun tak, panjang pun tak, lebar tak. Tapi pula siapa dia nak nama jisim, dia mesti ada 3 dimensi. Panjang, lebar, tebal. Tapi ahli sunnah tak syarat. Ada panjang saja tak apa dah. Tak apa hang panjang tapi hang lebar. Tak syarat. Lepas tu Allah ni dia tak boleh apa-apa pun. Dia panjang pun tak, lebar pun tak, tebal pun tak. Panjang tu. Faham tak tu panjang lebar tebal? Kalau faham syoklah. Dia panggil ilmu makulat. Ilmu makulat ni dia panggil ilmu apa? Tinggi sangat ilmu tu. Tok bukan semua baca. Ilmu makulat ni. Kalau faham seronok. Okey, sebab tu zat Allah tak bergabung apa. Jadi dia tak boleh kat. Itu satu esa Allah pada zat Allah tak boleh nak cincang, tak boleh nak pisah. Dia nak nama jisim ni kurang-kurangnya gabungan 2 atom. Bila 2 atom, dia ada lagi yang halus, tapi saya suka guna atom. Kita ni ada yang pandai ustaz, ada yang tak payah habang. Kita guna atom lah, walaupun ada halus lagi kan. Kita guna atom. Atom ni benar tak boleh kerat dah. Dia paling halus sekali. Bila 2 atom bergabung, maka jisim nama dia. Tak apa? Dia boleh dipisah. Dia boleh dibahagi. Kalau 3-4 atom lagi lah. 2 atom tak boleh dah. Itu makna jisim ni apa dia? Ma tarakkaba min jauharaini fardain. Suatu yang tersusun daripada 2 atom. 2 yang paling halus bergabung, maka boleh dipisah. Bila bergabung mesti boleh pisah. Allah, dia bukan atom. Habis itu Tuhan atom dah. Atom dia ambil lapang. Dia atom walaupun dia halus, dia mesti ambil ruang kadar kecil dah. Allah dia bukan atom. Dia ambil ruang pun tak. Tu dia main kot tu. Tauhid dia main kot tu. Tu yang macam dia kena lama lagi. Dia kena parti betul-betul. Allah dia bukan jenis atom. Kalau Tuhan, okey, atom tak boleh belah bagi kan. Okey, itu Tuhan tak boleh belah bagi tak. Okey, itu Tuhan atom lah. Jangan begitu. Atom
Dia jisim tapi dia jirim. Atom ni dia jirim. Jirim ni apa dia? Ambil ruang. Dia ambil ruang kadar dia. Dia besar mana? Kuman tu besar mana pun dia mesti ambil ruang. Kalau tak ada ruang, dia tak boleh nak jalan. Kan kuman kan dia bergerak. Kalau ruang tak ada kadar, dia nak berjalan macam mana? Dia mesti ada ruang. Dia ambil ruang untuk kadar dia berjalan. Ruang tu dia paling kecil, kita nak nampak tak boleh. Dia kena pakai kantor besar. Atom pun macam tu juga. Sebab tu atom dulu atom paling kecil. Lah ni ada lagi neutron apa sebenarnya. Sebab apa? Atom ni gabungan 3 blok macam-macam. Nampak tak? Bila teknologi tinggi, mereka dah nampak sebenarnya atom tu juga terjadi daripada gabungan. Apa neutron, proton, saya tak tahu lah tu. Tu susah kat mereka lah kan. Tapi nak abang kata ada. Okey lah ni mereka kata apa? Atom bukan darah. Tu saya kata buat misal atom, saya buat misal aja buat orang begitu. Sebenarnya ada je. Dan ni mereka kata apa? Neutron paling halus. Contohnya ion. Okey, nanti ke depan mereka jumpa pula rupanya dalam ion tu ada lagi halus. Dia akan macam tu. Sebab apa? Benda apa pun dia mesti ambil ruang. Selagi dia ada dirinya, walaupun dia sehalus-halus, dia mesti ambil kadar ruang dia. Kadar ruang ni ambil kadar untuk dia duduk. Saya kadar ruang saya ni besar. Besar kadar ruang saya. Ni bila saya duduk ni, angin duduk keliling saya ni. Angin tak masuk dalam badan, duduk keliling. Bila saya bangkit, angin bertakuk, pop. Bila saya duduk, pum, angin belah. Itu ambil ruang. Bukan ambil ruang pergi duduk tengah padang tu dah. Pimin bola dah, bukan. Ambil ruang dan bilik sempit pun ambil ruang. Kalau tak ada ruang, kita nak gerak tak boleh, betul tak? Kalau angin kerah, kita nak gerak macam mana? Sebab tu kita ni ambil ruang. Ambil ruang kita ni berpindah-pindah, bertukar-tukar. Itu panggil ambil ruang. Tok Guru terima apa? Ambil lapang. Tok Guru terima ambil lapang. Tapi kita duk tak faham, kita bang duk cerita apa lapang ambil lapang ni. Sebab dia buat aku duk main bola. Dia buat main-main, dia tak faham. Tok Guru tu saintis, dia tak tahu. Kita ambil lapang. Dan ni saya buat apa? Kita ni beruang. Kita beruang. Terimalah kita beruang. Jangan duk faham beruang. Beruang tu tak? Beruang. Tu beruang. Habis dah kita beruang. Ingat kita semua beruang beruang. Apa beruang? Ambil ruang kadar untuk dia duduk. Kita tahu mana kata ambil ruang? Tenang je. Angin kita tak nampak. Kalau ayak penuh, kita buh batu. Ni kalau kita buh batu, ayak naik tak? Naik. Sebab apa? Sebab batu ambil ruang. Dia tolak ayak, dia sepak. Jadi ayak tu duduk keliling dia, betul tak? Itu ambil ruang. Ni angin macam tu juga, cuma kita tak nampak je ni. Batu burung gagak dia cerdik. Dia nak minum ayak, dia tok batu. Dia tok batu. Ayak naik. Ayak bukan tambah. Ayak duk banyak tu juga. Tapi batu duk sepak. Tok dia sekam kata apa? Ambil ruang ni, sepak angin. Bahasa tu huduh, tapi betul. Bahasa tu bunyi huduh kan. Sepak angin. Tok Guru ternyuh macam tu lah. Kita ni duk sepak angin. Bila batu dia jatuh, dia sepak ayak dia tak? Apa sepak ayak? Hampir. Jadi ayak akan naik kadar batu tu. Bos biji lagi, ayak akan naik kadar batu tu. Ayak banyak tu kan? Dia kata, batu burung gagak, dia pandai. Dulu cerita ni, cerita kartun ni, rupanya ada mereka hantar kat saya. Ada burung gagak buat macam tu suruh. Lah ni bukan kartun lah. Dapat tak? Dapat tu? Ada burung gagak. Burung gagak, dia pun pergi rakam. Burung gagak tu, dia melayak, dia pergi tahu. Tak tahulah mereka latih dalam macam mana tu tau. Dia pergi batu, dia tahu. Dia pergi cari lagi. Ni hak betul. Dia pergi cari batu lagi, dia pergi tahu. Lala dia minum. Tengok. Burung gagak pun reti bak jisim jirim ni. Dia tahu batu ambil lapang. Jisim mesti ambil lapang. Jirim mesti ambil lapang. Tapi kalau dia tahu atom dia kena tok banyak, barulah atom tu tolak. Tapi tak perasan sikit. Nak abang kata atom pun ambil lapang. Lepas tu Allah dia bukan atom. Kalau dia atom, walaupun atom tak boleh dibelah bagi, Allah bukan tak boleh dibelah bagi, cuma atom dia ambil ruang dan dia beruang. Allah bukan beruang. Tu nak jawab tu, nak kena faham tu. Tu. Teruk sikit nak buat macam mana, ada kerja saya macam tu. Kat mana macam ni cerita. Dia pun tak ada kerja lain, tengok muka saya, tengok nampak sisah. Lepas tu abang, kita nak mengaji sisah. Okey, Tuhan tak boleh belah dah. Tak boleh belah bagi. Sebab tu saya kata, dia tak boleh kata boleh berbelah. Dia kena berbahagi. Sebab belah ni dia sebahagian daripada bahagian. Ada belah, ada potong, ada kerat, takir. Kita panggil tebang pokok kan.
Orang tak panggil tebang tali. Ada orang panggil tebang tali Zat. Sebab apa? Sebab tali tu dia tak tebal. Dia tak ada 3 dimensi dia tak lebar dan dia tak tebal. Apa tu orang panggil kerat tali. Dan orang tak panggil tebang ketah. Tebang kayu Zat. Kayu plywood skipping tu, orang tak panggil tebang plywood. Orang panggil kerat dan belah. Tu. Kalau mai ke atas belah. Kalau kita lentang macam tu, potong. Sebab apa potong? Sebab dia ada panjang. Sebab apa dia panggil belah? Sebab dia lebar saja. Tapi kalau dia tebal, dia tak panggil belah dah. Dan boleh dipanggil belah. Sebab apa? Dia ada lebar dan boleh dipanggil potong kerat kayu, potong pokok sebab dia ada panjang, dan boleh dipanggil takir. Takir. Tu, itu dia panggil ilmu makulat. Nak mengaji boleh, tapi berkulat kita nanti. Ni nak faham Esa Tuhan pada zat ni. Baru faham macam tu. Kalau ayah pin, kalau dia kata apa? Tuhan. Dia kata aku Esa, Tuhan Esa. Esa apa aku boleh kerat dua. Boleh potong. Belah boleh, potong boleh, takir boleh takir tak? Boleh takir. Ni sebab saya terbaik macam pokok kan. Takir. Kalau kok ni takir. Kalau mai kok atas belah. Kalau bagi lentang kerat. Tu nampak belah, kerat, takir. Okey, itu satu. Itu dia panggil tidak ada kam mutasir di Tuhan. Zat Allah tidak ada. Mutasir ni apa dia? Kam mutasir, dia bahasa Arab. Beberapa yang menggabungkan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang menggabungkan diri Tuhan sehingga menjadi satu zat. Macam saya ni hasil gabungan dah. Kita semua ni semua gabungan. Gabungan daging, tulang, besi, semua orang. Jadi seorang macam kita ni. Kemudian Esa Tuhan pada zat bermakna apa? Tidak ada mana-mana di mana-mana dia beri kam mumpasir. Tidak ada di mana-mana yang seorang tadi zat dia macam zat Allah. Diri dia macam diri Tuhan. Apa maksud? Tidak ada di mana-mana Tuhan yang selain pada Allah. Kalau zat Allah ni tak ambil lapang, tak boleh ada zat lain yang tak ambil lapang. Semua ambil lapang. Itu maksud dia. Malam ni majlis tekat Esa pada zat saja. Esa pada sifat lepas haya pula. Lepas tu Esa pada perbuatan. Tu tak tahu bila. Sebab tu saya cerita. Tu kalau kita kira kerat. Tapi kalau kira juta macam saya kata. Kan saya pernah cerita lah itu. Kalau kita manusia kayu samalah. Kan? Manusia ni nak tahu kata dia ni terjadi daripada gabungan yang banyak. Bila dikeringkan kemudian dimesinkan. Lepas tu orang putih dia buat gambar tu kan. Dia buat gambar macam mana? Bila tembok prum. Dia diguna gambar, dia tembok pum, hancur. Hancur tu jadi macam debu. Itu atom. Itu gabungan-gabungan yang menjadikan dia seorang. Allah tak ada. Kemudian bila bangkit pula daripada pasir tu, daripada debu tu jadi orang balik. Dia nak bayangkan tu. Nampak kata orang yang bangun daripada debu-debu itu maknanya dia terjadi daripada gabungan debu-debu dan atom-atom ini. Allah dia tak jadi bukan dengan atom. Sebab tu dia tak ada sakit, dia tak mati, dia tak ada expired, dia tak ada umur. Sebab apa? Dia bukan macam kita. Pokok kenapa mati? Dia ada atom juga. Mana? Serbuk kayu. Sebatang pokok kayu, cuba kita mesin tengok. Agak banyak mana? Nak kira banyak mana? Tak boleh nak kira. Satu-satu serbuk kayu. Besi, batu, semua macam tu. Semua bukan esa. Semuanya dia ada zarrah, atom, molekul. Tu. Yang menggabung sehingga dia jadi seketui. Itu saja. Jadi Allah dia bukan macam tu. Malam ni kita faham itu saja. Esa Allah pada zat. Tu. Nombor 2. Baca habis kan? Itulah. Faham tu. Tengok balik hak tadi. Ingat hak saya hurai, insya-Allah faham itu. Okey, kita berhenti dekat di tunggal pada sifatnya dua bahagi pula. Berhenti kat situ. Tunggal kita akan mengaji esa pada zat, maknanya zat Allah bukan bergabung daripada molekul-molekul ataupun zarah-zarah, atom-atom, dan tidak ada di mana-mana suatu orang yang zat dia macam zat Allah. Itu esa pada zat. Esa pada sifat nanti. Jadi sekadar tu dulu.
Maaf banyak kalau ada silap salah dan terkasar bahasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah buka kefahaman pada kita. InsyaAllah kita akan faham. InsyaAllah kalau kita usaha, InsyaAllah nak kita ada hemah tinggi, InsyaAllah Tuhan akan bagi faham. Bila faham dia akan seronok, InsyaAllah. Ilmu tauhid ni memang payah. Memang payah kita nak mengaji. Dan jarang kita jumpa dalam masjid-masjid. Sebab apa? Ilmu ni memang dia, ilmu tauhid ni dia nak mengajak mesti dia kena mengaji. Tak mengaji dia tak boleh mengajak. Jangan buat main. Tasawuf dia boleh, tak mengaji dia mengajak. Dia pakai dengar YouTube, tapi tauhid tak boleh. Dia mesti kena terima daripada mulut talaki, dia mesti kena talaki. Sebab dia mesti ilmu tauhid ni dia mesti kena ikut undang-undang dia. Dia tak boleh ikut suka. Tasawuf dia tak ada undang-undang. Tasawuf hang nak kata gila ke panah ke apa, dia macam-macam. Hang tak semayang ke mungkin dia ni panah. Tapi tauhid jangan. Hang ceritanya jirim jisim tak kena, hang tak salah. Ulama besar tak mana pun jisim mesti definisi dah mesti hak tu. Dia tak boleh bawa ke lain. Jirim mesti macam began-began. Dia tak boleh nak reka-reka, tak boleh. Tasawuf ni sebab tu banyak orang duk menipu. Kan? Oh ni dia dapat makam began-began guni. Aku makam lain, hang makam lain. Ini khawas serawas. Tauhid tak ada. Dia mesti satu jalan. Hang tak kira hang boleh terbang, tak boleh terbang, hang mengajak tauhid, hang mesti sama. Sampai boleh terbang mesti sama. Itu kelebihan ilmu tauhid yang susah kita nak cari. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Dan saya ada bawa tu malam ni, saya ada bawa borang. Dah bulan lepas tak boleh mai. Ni pun lah dah tu. Ada borang dia tu bukan borang arwah, borang ihya Ramadan. Tuan-tuan nak bagi banyak mana bagilah. Dalam tu nama arwah pun nak bagi banyak mana pun bagi. Bukan borang arwah, borang ihya Ramadan. Cuma tuan-tuan nak bagi nama arwah bubuh. Tak ada kepala berapa, tak ada. Nak bagi RM5, lepas tu nak bagi nama arwah 10 orang, bagi. Kalau tak mau tulis tak apa, ataupun bagi kat Haji Ismail ataupun telefon kami akan ambil. Tak ada dah kan, bulan depan tak sempat dah. Dalam tu ada borang. Ataupun kalau tak mau tak apa, tahu ni itulah. Tuan niat gitulah nak buat ihya Ramadan. Untuk buka puasa, moral untuk budak-budak pondok saya. Dan warga-warga dalam pondok. Dia panggil, ataupun tuan boleh ambil tulis, tahu dalam tu. Banyakkan dia buat tu, lipat-lipat tahu. Tak tahu tak apa, tahu dalam tu, tulis je. Sebab saya buat macam tu. Ada juga belah-belah KL, dia berkata sampai ke pahala. Ayat dia buat tahlil sampai pahala tak? Dia tak apa, tak sampai tak apa, tapi duit tu bagi sampai. Dia pun tanya macam tu sangat. Saya pandai kak mengelak main. Belah KL, belah sini tak apa, belah KL dia jangan main. Ustaz sampai ke pahala ni? Dia tanya kita sampai ke? Ya tak apa, tak sampai pun tak apa, tapi duit boleh sampai. Kena. Allahu a'lam. Ini sekadar tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka bimazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موكين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.